Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua di dalam satu forum bagi membincangkan apakah platform atau medium yang boleh digunakan untuk yang boleh digunakan dan bagaimana kita sebagai mahasiswa boleh memberi sumbangan dalam membantu masyarakat. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran semua pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita bernadah tangan, bermunajat, memohon keberkatan agar segala urusan dipermudahkan. Untuk itu, majlis mempersilakan Saudara Afnan bagi memimpin bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka haqqul azim. Innaka sami'ul alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program kami, Together We Spread Happiness, yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami daripada berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Afnan atas bacaan doa itu sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, tajuk forum kita pada hari ini iaitu Together We Spread the Happiness yang berkisarkan mengenai perkongsian pengalaman menjadi sukarelawan dan membantu golongan yang memerlukan serta bersama-sama berkongsi kebahagiaan. Selain dari itu, program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Mampan Kebangsaan sebagai salah satu platform kesukarelawanan bagi menyalurkan bantuan kepada golongan tersebut. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, hadirin diingatkan mengisi kehadiran sebanyak 3 kali dengan kod yang diberikan untuk setiap sesi. Peserta yang mengisi kehadiran sebanyak 3 kali sahaja akan dikira hadir. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Ainul Basir yang merupakan mahasiswa dari Universiti Putra Malaysia dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Beliau merupakan Yang di-Pertua Mampan Kebangsaan. Terusnya, panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Fakhur Razi dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di dalam bidang kejuruteraan. Beliau merupakan Presiden Mampan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudara Basir. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesukarelawanan? Unmute. Bosan lah. Saya lupa nak on mic tadi. Maaf. Nervous tu.
Tak ada lah, saya biasa je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa berbakti saya ucapkan kepada pengurusi majlis Saudara Nur Syuhaida bersama rakan wawancara bicara saya iaitu Saudara Fakrul Razi daripada mahasiswa UIAM. Terima kasih atas kesudian dan jemputan dalam perkongsian berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan iaitu sukarelawan. Saya tak nafikan dalam peningkatan COVID-19 yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di negara-negara lain termasuk Singapura, Indonesia dan negara China dan juga negara-negara Eropah. Kita bukan sahaja peningkatan ini memberi kesan kepada mahasiswa tapi juga memberi kesan kepada seluruh golongan termasuk golongan politik sekalipun, dan ini secara tidak langsung memberi status yang agak teruk dan berudung kepada status ekonomi. Namun dari sudut ekonominya kita tidak nafikan memang ada perkara-perkara yang perlu kita perincikan, terutamanya golongan-golongan yang memerlukan bantuan, dan dalam kalangan kelompok yang memerlukan bantuan ini memang tidak nafikan memang ramai bantuan-bantuan yang disalurkan dari sudut badan-badan persatuan, badan NGO dan juga badan-badan yang berdaftar ataupun tidak daftar, dan ada juga gerakan secara individu. Dan gerakan-gerakan ini sememangnya memang kita galakkan khususnya untuk membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan siapa sebenarnya kita boleh sifatkan kepada sukarelawan ni? Okey, sukarelawan ni kalau saya cakap secara terperinci atau secara umumnya adalah mereka yang menggalas tugas membantu seseorang ataupun golongan kelompok yang memerlukan bantuan tanpa meminta balasan. Ini saya nak perlu highlightkan, tanpa meminta balasan. Yang ni katanya mereka ni mempunyai 4 ciri. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua cekal, yang ketiga bertanggungjawab dan yang keempat amanah. Sekiranya aktivis ataupun sukarelawan yang bergerak tanpa ada nilai ini secara automatik ini saya boleh katakan mereka bukannya sukarelawan yang dididik untuk memberi khusus ataupun bantuan secara menyeluruh. Dan mereka ini kalau kita lihat sukarelawan dia terbahagi kepada banyak kategori bantuan yang disalurkan, sama ada dari segi buah fikiran, dari segi pemikiran kalau kita boleh katakan. Yang kedua dari segi emosi. Yang ini ada masalah gangguan ke ataupun dari segi masalah mental. Sukarelawan juga akan bantu. Dan yang ketiga adalah dari segi fisikologi ataupun dari segi fizikal lah. Yang ini banyak dan kerap kita tengok dari kaca-kaca televisyen. Dan mereka-mereka ini kebanyakannya mendapat ataupun memperolehi dana ataupun bantuan dan dikerahkan kepada mereka-mereka yang memerlukan adalah yang pertama dari segi NGO yang tidak berdaftar ataupun yang berdaftar, dan yang kedua adalah daripada kerajaan-kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Dan mereka ni juga bukan sahaja memberi secara langsung, tetapi ada juga setengah badan-badan sukarelawan ini yang memberi ataupun galasan tanggungjawab dari sudut bentuk alam maya kita panggil, ataupun secara tidak langsung lah. Dan salah satunya yang boleh saya katakan adalah sudut forum yang pada datang hari ini iaitu Saudara Razi, boleh saya ambil Saudara Razi juga boleh dikatakan mereka yang dikatakan mempunyai tanggungjawab sebagai sukarelawan yang memberi ilmu atau pengetahuan secara umum berkaitan dengan sukarelawan yang tanpa meminta balasan. Okey, saya rasa itu saja secara umum berkaitan dengan maksud ataupun pengertian berkaitan dengan sukarelawan. Baiklah, terima kasih Saudara Basir. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Okey, hadirin sekalian, hadirin diingatkan untuk scan QR code yang dipaparkan bagi tujuan kehadiran. Kehadiran akan dibuka selama 5 minit sahaja dari 9.10 minit hingga 9.15 minit. Untuk kod yang pertama, Happiness 2020. Untuk kod yang pertama, Happiness 2020. Untuk kod yang pertama, Happiness 2020. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua yang akan ditanyakan kepada Saudara Razi. Bagi pendapat saudara, apakah manfaat yang akan kita peroleh dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan ini, khususnya untuk golongan mahasiswa sekarang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara saya tak jelas tak?
Jangan. Kita lah. Baik. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua moderator, syuhada, pembaca doa Nan dan rakan saya Ainul Basir serta semua yang berada di sini malam ini. Okay, sebenarnya ini first time saya dengan UUM program sekali dan saya rasa amat berbesar hatilah dapat memberi kongsi lah. Kita tak adalah kita kata nak mengajar, kita berkongsi. Dan kalau boleh kita nak buat sesi ni, kalau dengan saya kita santai je boleh. Sebab tadi saya takut pula tadi. Ainul dengan Syuhada tadi nampak macam kita santai je, kita gelak-gelak je hari ni. Boleh ya? Boleh ya? Ainul dengan Syuhada, okay. So Saya disebabkan moderator pun aura formal saya ni pun ada. saya takut tadi. Itu kadang-kadang tu terkekok tu cakap tu. Saya takut. Tak. Okay. Moderator nervous. Oh, nervous. Okay. Okay. Soalan yang cukup menarik kan, apa manfaat, sebab selalunya orang muda ni, betul tak kan, orang muda ni kalau dia nak buat something, dia mesti dia nak apa yang dia boleh dapat balik kan. Dia, dan kebanyakannya kalau benda tu tak memberi manfaat kepada dia secara ataupun banyak manfaat kepada dia susah untuk membuat sesuatu kalau tak dapat manfaat. So soalan ni bagus lah supaya kita dapat memberikan satu pandangan ataupun skop di mana sebenarnya kalau kita buat sukarelawan ni, kita bukan hanya kita buat pembaziran tenaga, bukan kan, walaupun kita join tak dapat kebanyakannya orang dia cakap kita join sukarelawan tak dapat upah ataupun tidak dibayar, ataupun kebanyakannya kos ditanggung sendiri, betul tak kan. Kalau yang biasa join sukarelawan, kebanyakan kos kita tanggung sendiri. So sebenarnya dia kataan kalau kita cakap join sukarelawan tak dapat apa-apa, itu kurang tepat. Okay. So sebenarnya kalau nak cerita, banyak sangat kita punya manfaat kalau kita join sukarelawan. Okay, tapi kalau kita nak bincang malam ni tak habis lah. Okay. Kita ambil beberapa point je lah. Okay. Antaranya yang pertama, okay, bila kita kita join sukarelawan ni, kita dapat yang pertama ialah networking lah. Okay, kita dapat tahu siapa sekeliling kita kan. Kadang-kadang kita sendiri, kalau kita tak buat program sukarelawan ni, kita tak tahu pun ada orang yang susah di tempat sendiri pun, even kadang-kadang sebelah rumah kan. Kadang-kadang golongan-golongan yang perlukan bantuan yang berdekatan dengan kita dan kita tak sedar kan. Dan kita tak tahu ada orang, contoh macam kita ambil skop yang lebih kecil sikit lah. Kita ambil skop di universiti, kampus kita kan. Sebenarnya kita tak tahu pun ataupun tak sedar ada student yang dia mungkin makan hanya Maggi tu mungkin dia belah dua lah. Okay? Sebab saya pernah dengar kisah ni, punya susah dia, seorang mahasiswa ni, dia makan Maggi dia belah dua. Okay? So dalam universiti kita sendiri, kalau kita sebagai pemimpin mahasiswa ataupun mahasiswa yang proaktif, kalau kita tak join sukarelawan ni kan, so kita takkan tahu sebenarnya ada kawan kita sendiri yang susah, ada kita punya kawasan kejiranan kita yang susah, ada kadang daerah sebelah, negeri sebelah kan, walaupun kita buat anak Pahang tapi kita membantu juga lain, okay? Negeri sebelah. Kadang-kadang boleh kita kalau tengok lebih skop lebih luas, kita boleh tengok negara luar kan. So sukarelawan ni first kali kita networking. Yang kedua, kita mahasiswa, kita tak nak lah jadi mahasiswa yang hanya orang kata apa, belajar kemudian graduate kerja. Okay? Kita nak mahasiswa ni dia ada cukup semua empat ni, okay? IQ, EQ, intelligent, emotional, spiritual, physical. Kita nak cukup empat ni. Okay? Kita nak ada intellectual saja tapi spiritual tak ada. Okay? Sebab saya teringat sabda Rasulullah SAW, okay, dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay? So kita
kita kena melibatkan diri dalam sukarelawan ni, walaupun kita tak nampak apa yang kita dapat, tapi sebenarnya dia memberi banyak manfaat. Pengalaman kita, soft skill kita, networking kita, kemudian kita boleh melatih diri kita dalam kepimpinan. Okay? Kalau kita join sukarelawan, kita boleh dapat ilmu-ilmu kepimpinan, kita boleh tahu communication, soft skill tu banyak kita boleh dapat daripada sukarelawan. Okay. Itu je kot. Sebabkan ada masa lama lagi. Saya tak tahu kalau satu panel ni soalan dia berapa minit. Kan kalau Okay, saya jawab kan agak-agak berapa? Boleh je 5 ke 10 minit. Oh, 5 minit. Okey. Saya takut terambil masa Along kan. Tak apa. Kalau orang Awak ambil busy. masa saya masa awak balik. Okey. Contohnya kita sebenarnya tak perlukan pun nak jadi somebody untuk kita buat sukarelawan. Dan sukarelawan ni kalau kita tengok dia punya bidang dia sangat luas. Okay? Antaranya dia memberi bantuan kepada golongan. Selalu kalau kita cakap tentang sukarelawan mesti golongan fakir miskin, susah. Tapi sebenarnya banyak kan. Antaranya anak yatim, golongan anak yatim kan. Semacam sebelum ni saya kongsi sikit pengalaman. Macam sebelum ni saya ada buat program dengan rumah orang tua. Okay. Daripada sekolah saya memang suka untuk join program ni. Antara sebabnya ialah saya nak cuba merasai apa perasaan, kita mendalami perasaan dia. Dan bila kita pergi sukarelawan ni, sebenarnya apa yang mereka dapat tu, nak kata cukup tu taklah cukup, tapi bila kita datang, perasaan orang yang menerima, perasaan dan kata isi hati dia sangat gembira lah, okay? Sangat gembira dengan kehadiran kita kan. Lepas tu kita pula berborak bukannya, dan kita bukannya bagi bantuan, lepas tu kita pulang macam tu je, betul tak? Kan? Kita tak ada bagi bantuan, lepas tu kita balik. Dan kita bagi bantuan, kita duduk, kita tanya khabar, kita berborak kan dengan golongan orang tua, dengan anak yatim, dengan orang fakir miskin, orang asli. Saya pernah dengar orang asli sekali. So bila kita dengar luahan mereka, baru kita akan rasa macam mana susahnya hidup orang dan akan timbulnya rasa bersyukur dalam diri kita. Okay, itu antara manfaat lagi lah yang kita dapat. Kita kalau kita, macam anak muda sekarang, kalau dia ada something, dia banyak rasa tak cukup. Sebab tu kita kena exposekan anak muda ni dengan benda-benda pengalaman seperti ini. Turun padang. Jadi kita kena biasakan orang muda ni turun padang supaya kita dapat bagi dia orang rasa macam mana susahnya orang lain dan mereka akan rasa bersyukur lah. Oh, aku bersyukur dapat benda ni. Oh, aku bersyukur. Sebab orang muda sekarang banyak orang yang dia dapat something, dia akan tengok apa yang dia tak, kita tend untuk tengok apa yang kita tak ada daripada apa yang kita ada. Jadi itu antara manfaat lah kita join sukarelawan. Okay, terima kasih. Terima kasih Saudara Razi. Berdasarkan penerangan tadi, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat bila kita sertai program kesukarelawanan ini kan. Baiklah, seterusnya pada pendapat Saudara Basir, pada hari ini kita dapat saksikan banyak tabung-tabung yang disediakan untuk membantu tim sukarelawan untuk menghulurkan bantuan. Tapi ada setengah individu ni dia menyalahgunakan tabung dana kutipan tersebut. Jadi apa pandangan saudara tentang isu ni? Okey, terima kasih Suhaida. Pertama sekali boleh panggil saya Along saja sebab tadi Fakur Razi, rakan saya sebagai pengacara hari ni, dia kata santai-santai je kan. Jadi saya pun nak santai-santai je hari ni. Okey. Saya kan hari ni akan dah jadi formal sikit. Dia akan jadi formal santai. Rupanya dia akan jadi santai. Okey. Jadi berbaik kepada pandangan tentang isu ada setengah tabung yang kita isi tapi orang salah guna pula. Padahal duit yang dalam kita letak tu niat kita untuk bantu. Dan kita yakin orang yang kita derma tu dia akan sebarkan bantuan-bantuan melalui duit yang kita bagi tu, ataupun tak kisahlah duit ke baju ke kan, ataupun
makanan sekalipun kita bagi, kita memang niat dia memang untuk membantu kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan-golongan asnaf dan juga golongan-golongan miskin lah. Dan kita, kalau saya nak cakap berkaitan dengan ada yang pecah amanah, saya boleh kata pecah amanah lah kan berdasarkan isu ni. Kalau 3-4 tahun kebelakangan ni kita kerap viral. Kerap viral dengan perkataan-perkataan scammer melalui telefon. Biasa yang kerap kenanya adalah makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik. Bahkan ada juga golongan muda yang tidak mempunyai ilmu turut terkena dengan kesan daripada scammer. Jadi berdasarkan soalan tadi, tabung-tabung pun ada kaitan juga dengan permasalahan tentang masyarakat yang salah guna. Kita niat, tujuan kita memang kita nak bantu, and then kalau boleh bantuan yang disalurkan tu dapat sebersedikit memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Jadi perkara ni bukan sahaja berlaku di Malaysia. Ini kita kena ingat, bukan sahaja berlaku di Malaysia. Bahkan negara-negara lain juga turut terkesan dengan kes-kes yang kita derma tapi disalah guna, disalah tafsirkan. Dan bahkan ada yang guna tu untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri. Bahkan saya nak ambil satu topik lah berdasarkan pengalaman saya sepanjang bergelar sukarelawan dalam Mampan Kebangsaan ni. Pada tahun ni, tak silap saya pada bulan 3, waktu tu peningkatan COVID tidaklah seteruk sekarang ni. Sekarang ni kita dimaklumkan bahawa petang tadi adalah sebanyak 2,000 lebih. Dan sebelum-sebelum tak sampai pun 1,000. Pada bulan 3 tu kita punya jurang adalah dalam 200 ataupun 300 sahaja. Dan waktu saya pergi aktiviti sukarelawan tu memang ada terdapat sebab kita dalam sukarelawan ni dia pelbagai pihak ada. Ada orang politik pun ada orang daripada NGO pun ada mahasiswa, ada belia, bahkan ada kanak-kanak juga yang terlibat dalam berhasrat membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan ni. Jadi saya berjumpa dengan seorang haji, nama dia Haji Rizman. Saya tak sebut nama penuh lah Haji Rizman. Ni apa orang cakap bukan nama sebenar. Tapi dia memang pangkat haji lah. Saya boleh cakap dia memang pangkat haji. Dan saya panggil dia dengan gelaran haji. Dia merupakan pengasas kepada NGO sekian-sekian di Selangor. Saya berjumpa dia di Rompen Pahang. Dan pada ketika itu kami sedang membuat proses mempacking barang, iaitu sebanyak tak silap saya dalam anggaran 1,000 lebih. Dan memang ramai NGO, dan waktu tu saya jumpa dengan Haji dan saya sempat berbual dengan Haji tentang macam yang Fakhur Razi tadi, saudara Fakhur Razi beritahu memang banyak kelebihan. Dari seginya adalah satunya dari segi pengungsian dan juga pengisian ilmu. Dan ni saya boleh kaitkan sikit lah apa yang Fakhur Razi tadi, saudara Fakhur Razi cakap tadi adalah berkaitan dengan pengisian ilmu. Jadi apabila saya jumpa dengan Haji cakap dia merupakan pengasas kepada NGO sekian, dan NGO yang dana dia didapatkan dan penubuhan itu adalah daripada duit dia sendiri, bisnes dia. Dan dia memang seorang, saya tak nafikan dia memang dia seorang usahawan. Kalau tidak takkanlah tak pangkat haji tu kan. Jadi bila saya berbual dengan dia, apa yang menariknya, dia orang cakap apa tidak berahsia. Dia berkongsikan dengan saya bahawa ada pendapatan yang diperolehi adalah daripada kutipan hasil yang diterima oleh masyarakat untuk disumbangkan, dia guna pakai untuk kesenangan dia dan keluarga dia. Sewaktu dia bergelar sebagai seorang businessman. Sebab dia kata waktu dia bergelar businessman tu mungkin ada orang cakap apa, nak lari pada income tax kan. Buatlah program-program kebajikan sikit, lepas tu terlepaslah daripada cukai-cukai tertentu. Jadi apabila dia kata macam tu, saya agak terkejut lah. Orang cakap, yelah seorang haji kan, pernah pergi haji, pernah pergi Mekah, tiba-tiba pernah membuat satu perbuatan yang saya kata di luar jangkaan pemikiran saya. Dan saya tertarik untuk tanya Haji, saya tak nak tahu sangat berkaitan dengan macam mana dia dia move atau sebagainya. Tapi saya nak tanya dia, Haji, bagaimana Haji boleh berubah from negative part become from hero?
You doing something for another person. Haji tu cakap dalam masa 2 bulan dia terlibat dengan badan-badan NGO dan juga badan-badan kerajaan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan sukarelawan tanpa bayaran. Ni selepas pada dia bankrupt selepas daripada bankrupt. Saya tak pasti dia bankrupt tu ataupun tak, tapi dia kata memang dia bankrupt lah. Dan Haji tu cakap satu je, apabila saya sumbang dekat orang, hati saya terdetik nak rasa bersyukur. Hati saya terdetik nak dekat pada Tuhan. Makna kata ini satu kelebihan yang kita tak boleh nafikan melalui program-program melibatkan diri turun padang, bantu orang susah. Kita mampu meletakkan diri kita ni jauh berbeza dan pangkat kita sebenarnya lebih rendah. Dan inilah saya katakan yang bagi golongan-golongan yang baru-baru ni yang saya tak kata dalam ni, yang baru-baru nak berjinak dengan nak scam orang, lepas tu nak ambil tabung, guna duit tabung, lepas tu untuk kesenangan diri sendiri, akhirnya sebenarnya memberi kesan yang cukup mendalam pada diri kita. Mungkin hari ni kita rasa, tapi kemungkinan hari-hari lain anak-anak kita, cucu-cucu kita yang makan duit daripada hasil yang haram, saya rasa memang keberkatan tu memang tak akan dapat. Saya rasa itu saja. Cuma satu lagi. Sebab tadi Fakhur Razi ambil masa saya kan, saya nak ambil masa dia sikit. Mana ada, aku tanya Syahada tadi dia bagi. Tak apa, Dan boleh. saya nak kaitkan sikit dengan satu kelebihan yang daripada Fakhur Razi. Fakhur Razi berkaitan dengan pengisian ilmu. Saya nak kaitkan juga dengan tabung tadi lah. Apabila kita meletakkan diri kita ni rendah untuk melihat orang yang jauh lebih rendah dan lebih tinggi pada kita, sebenarnya kita ni jauh berbeza. Kita akan rasa lebih dekat dengan Tuhan apabila kita melihat sebenarnya dalam muka bumi ni lebih ramai yang memerlukan bantuan, dan apa yang kita ada ini sebenarnya adalah untuk diorang juga. Dan Allah SWT ajar kita untuk bersedekah supaya melatih diri kita untuk bersabar. Itu saja saya rasa. Okey, baiklah. Terima kasih atas penjelasan yang cukup baik tadi. Sebenarnya banyak benda yang kita dapat daripada dua panel kita ni hari ni. Baiklah, soalan seterusnya akan diajukan kepada saudara Razi. Bagaimanakah kita ingin menarik minat ataupun memupuk semangat sukarelawan itu dalam kalangan masyarakat, khususnya untuk golongan mahasiswa? Okay, baik. Kita berjumpa lagi. So, macam tadi kita dah dengar tentang apa itu maksud sukarelawan, apa manfaat yang kita boleh dapat. Lagi kita dengar apa antara masalah-masalah ataupun cabaran dan sekarang kita macam mana kita nak guna semua balik poin-poin kita tadi. Sebenarnya kita boleh guna semua poin kita tadi untuk kita terangkan kepada rakan-rakan kita, terutamanya belia ataupun mahasiswa. Kita sebut belia lah ke, belia sebab belia ni dia punya range dia luas sikit. Kalau mahasiswa ni mungkin kalau kat U je kan. Sebenarnya kalau kita kat luar U pun kita boleh jadi sukarelawan. Sebenarnya kita kena yakinkan golongan belia ni yang mereka boleh join sukarelawan dan memberi perkongsian tak kira aspek daripada aspek apa. Okay? So kadang kebanyakan yang belia dia susah nak join sukarelawan sebab kadang-kadang dia rasa dia tidak kelebihan, dia tidak ada kelebihan dalam sesuatu perkara. Contohnya bercakap. Okay? Bila kita dengar ada sukarelawan, mungkin ada orang kata apa, stigma setengah belia ni, kita kena bagi talk. Kita kena beramah mesra. Tapi saya ni introvert. Saya kurang selesa untuk bercakap dengan orang. Okay, so kita kena jelaskan, okay, kita kena bagi tahu dan kita kena buka minda kepada semua belia. Kita kena wujudkan awareness, okay, awareness dahulu. Awareness tentang apa? Tentang yang sukarelawan ni sebenarnya kita boleh berkongsi apa sahaja, tak kira daripada segi aspek
apa kemahiran yang mereka ada. Okay, contohnya mereka pandai melukis. Okay, so boleh kita mengajar lukis, okay, ajar anak yatim ataupun orang-orang susah untuk buat karya seni. Tak semestinya dengan hanya verbal, hanya bercakap. Okay. Kadang-kadang ada belia yang minat motor. Okay. Contoh kalau bahasa yang tak berapa sesuainya saya cakap merempit lah. Okay. Merempit. Kadang-kadang kalau kita tengok merempit ni pun kadang dia orang suka untuk membantu golongan-golongan jalan raya di atas jalan raya. Sangat positif. Benda-benda ni yang kita kena terapkan supaya mereka fikir, sukarelawan ni tak semestinya ialah benda yang melibatkan kepimpinan sahaja. Okay. Dia sebenarnya luas, aspek dia luas. Okay. Kemudian satu lagi cara untuk tarik belia, of course lah kita buat program yang saya syorkan mana-mana NGO ataupun kelab lah atau mana-mana persatuan yang nak buat volunteer punya program. Antara yang boleh menarik minat belia ni adalah program sukarelawan yang long term. Okay? Bukan yang short term. Okay, faham maksud saya? Program yang short term, kebanyakan program bantuan ataupun sukarelawan dia short term. Jadi kita bagi bantuan, lepas tu kita one off bantuan lah kan. Kita tak ada follow up, kita tak ada engagement. Okay? So belia disukakan program yang long term. Okay? Contohnya kita datang, okay, contoh macam saya dengan kawan-kawan mampan saya sebelum ni, kita datang sebuah kampung, okay, kita ajar marketing. Okay. Ni boleh kata sebagai sukarelawan sebab kita tak minta apa-apa bayaran. Kita ajar marketing, kita try untuk mempromosikan produk mereka, dan program ni kita buat long term. Maksudnya kita buat IG untuk mereka, kita buat Facebook page untuk mereka, lepas tu kita follow up, kita sentiasa tengok progress. So benda-benda yang macam ni, so belia rasa dia boleh isi masa lapang dia bukan hanya dengan satu aspek yang kecil lah, aspek yang sempit macam one off program je, datang bagi bantuan, lepas tu balik tak ada apa-apa kan. So benda-benda macam ni kita kena pupuk kepada diri belia, dan macam saya cakap tadi, dia berbalik kepada awareness balik lah. Dan sebenarnya kalau sesiapa yang pernah join volunteer, ini satu fact lah sebenarnya, volunteer ni sangat addicted. Setuju tak Anu? Along, setuju kan? Setuju tak? Setuju tak? Kalau sesiapa yang pernah join, setuju, saya setuju. Macam Syuhada pernah join volunteer kan? Pernah? Okay, sebenarnya volunteer ni sangat addicted. Okay, so kita kena bagi tahu dekat orang lain, dia addicted yang positif. Bila kita dah membantu orang lain, lepas tu kita dapat daripada kita duduk bilik main game kan. Cakap diri sendiri. Daripada duduk bilik main game ataupun kita tengok Netflix, sebenarnya masa yang kita kalau kita luangkan untuk sukarelawan, dia punya impact dia bagai langit dan bumi tau. Kan? Impact dia. So dia punya addicted tu kalau sekali je belia dah join program volunteer, mesti dia orang nak lagi. So kebanyakan orang yang tak pernah yang susah nak join sukarelawan ni, mungkin dia orang tak pernah. Jadi kita buka peluang kepada mereka. Apa peluang yang kita boleh bagi? Macam saya cakap tadi, kita yakinkan mereka kita boleh apa-apa aspek boleh kongsi. Bukan kemahiran bercakap ke, bukan apa-apa aspek pun mereka boleh kongsi. Okay. Okay, dah ada, saya rasa dah habis. Tapi ada satu soalan ni yang menarik saya dapat tengok daripada live tadi. Daripada aircon, nama dia aircon cleaner. Dia cakap tentang kesukarelawan, dia kata betul ke kalau kita join sukarelawan ni dapat asah bakat kepimpinan. So dia berbalik kepada saya punya explanation yang pertama tadi. Bila kita join sukarelawan ni, kita golongan belia, kita nak jadi golongan belia yang proaktif. Okey, apa maksud proaktif? Okey, proaktif maksudnya dia tidak menunggu peluang tetapi dia yang mencari peluang. Okey, ni salah satu sifat daripada kepimpinan.
Betul. Bila Betul. seseorang dah join volunteer, of course dia akan rasa proaktif, akan terpupuk sikap proaktif dalam diri dia. Dan bila dia dan salah satu antara benda penting sebelum kita jadi pemimpin ialah kita dipimpin. Okay, saya daripada sekolah lagi guna quote saya punya sekolah diguna, dipimpin untuk memimpin. Maksudnya sebelum kita dia jadi pemimpin, kita kena ikut arahan dulu. Okay, kalau kita join program sukarelawan ni, kita akan ikut arahan. Okay, daripada situ kita akan dapat belajar tentang macam mana nak uruskan orang, macam mana nak berkomunikasi. Okay, so saya rasa dia boleh menjawab lah soalan daripada iconic cleaner. Okay, semoga berjaya dengan iconic cleaner. Baiklah. Okay, itu saja. Okey. Saudara Syahida, saya nak tanya sikit. Adakah Ya. boleh saya tambah sedikit berkaitan dengan topik yang tadi? Boleh. Okay. Boleh. Saya Silakan. terpanggil dan tertarik dengan soalan yang diajukan berkaitan dengan apa sekadar ataupun cara kita nak tarik anak muda ataupun khususnya golongan mahasiswa untuk terlibat sama dalam sukarelawan. Mungkin dari tadi Fakur Razi lebih kepada khusus. Namun saya lebih pada umum dari segi pergerakan badan sukarelawan itu sendiri ataupun badan penggerak iaitu AJK lah. Yang pertama, kebanyakan anak muda kali ini pada hari ini mereka kurang terdedah dari segi publicity yang kurang agresif. Mana katanya bila kita buat kita tayangkan slide ataupun video dan juga wawarkan iklan berkaitan dengan program-program sukarelawan, mereka tak tertarik. Mungkin dari satu kaedah pendekatan yang digunakan ke ataupun tajuk yang dikeluarkan pun tak menarik. Ini menjadi salah satu kenapa ramai anak muda tak terikut untuk ikut serta dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan ini. Dan waktu saya pergi, kebanyakan aktiviti sukarelawan yang saya pergi, kebanyakannya saya boleh katakan 10% sahaja sama ada belia ataupun mahasiswa itu sendiri yang hadir untuk turun padang bantu masyarakat yang memerlukan. Sebabkan salah satu yang tadilah saya kata kurang agresif dari segi iklan. Dan yang keduanya mereka ni kurang motivasi. Yang ni memang saya tak dapat sangka, memang kebanyakannya anak-anak muda kita ni lebih terdedah kepada dengan penggunaan gadget. Saya sendiri pun saya tak nafikan lah. Saya memang Betul. kerap guna dengan Mobile Legends lah, PUBG lah. Tadi pun sebelum mula pun saya kerap gurau dengan saudara Fakur Razi tadi. Faham? Dan yang ketiga, saya nak berbalik kepada nilai yang saya sebut tadi. Tanggungjawab, cekal, amanah dan juga ikhlas. Kadang-kadang mereka anak muda ni ataupun mahasiswa ni, mereka pergi program tu dan macam yang saya kata tadi lah, 10%-nya adalah belia-belia saja, belia-belia saja, dan kebanyakan 90% adalah golongan-golongan yang ni lah sudah berusia. Dan bila mereka pergi, kadang-kadang segelintir, saya tak kata semua saya kata segelintir mungkin dari segi pergerakan sukarelawan tu kurang memupukkan nilai yang saya sebut tadi. Mereka turun padang, ambil barang, bagi. Turun padang, ambil barang, bagi. Ambil barang, bagi, ambil barang, balik. Itu saja. Jadi persoalan dia, mana nilai-nilai yang kita nak pupuk supaya anak muda ni tertarik dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Sebab tu saya berbalik pada semula, nilai utama yang saya maksudkan tadi perlu diterapkan dan perlu dipraktikkan sama ada golongan sudah berusia ke. Bahkan saya ada usulkan waktu perbincangan dengan pihak pengurusan pentadbir daripada Universiti UPM. Saya usulkan pelbagai inisiatif baru. Saya kata, kenapa tidak kita gunakan scan. Kenapa kita punya publicity ni rendah sangat? Dan kenapa ramai anak muda tak terikut? Dan sebenarnya memang kita berbalik pada nilai tadilah. 4 nilai tadi tu kurang dipupuk dan disemai. Dan satu lagi, aktiviti yang kalau kita dengar di sukarelawan, mesti packing barang, lepas tu turun padang, lepas tu bagi. Lepas tu habis tu sikit, makan-makan balik. Aktiviti yang orang cakap charity sebenarnya, charity atau kebajikan ni dia banyak sebenarnya, sangat meluas. Dia bukan sahaja memberi dan memerlukan bantuan. Sebenarnya dia boleh buat aktiviti yang pelbagai. Contohnya pergi rumah anak yatim. Kita tak adalah pergi
Line tak okey. Gotong lagi ke ataupun Line putus-putus Along. alamak. Saya sangkut ke? Dah okey dah. Okey dah. Kan? Oh maaf. Saya balik tadi. Jadi aktiviti-aktiviti yang perlu kita kerapkan bukanlah aktiviti yang sekadar ambil barang, mula bantuan, lepas tu makan-makan balik. Betul? Betul dah. Selain gotong selain gotong royong tu, kita boleh je buat aktiviti sukan neka ke ataupun aktiviti yang lain. Pergi keluar bandar ke, kita dedahkan perkara-perkara yang boleh dilakukan. Mereka ni kadang-kadang kurang didedahkan sebabkan ni lah mungkin dari masak. Jadi saya rasa kalaulah ada pelibatan pihak pengurusan dan juga peserta timbal balik. Maksudnya pihak peserta pun bagi pandangan, AJK pengurusan pun bagi juga pandangan supaya bukan program itu melibatkan. Saya rasa itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Maaf ya masa sikit. Boleh. Saudara Tak apa. Okey, jawapan yang diberikan sangat hebat ya daripada dua-dua panel kita. Sebenarnya 4 ciri yang diberitahu oleh panel kita tu sangat penting untuk aktiviti sukarelawan ni. Baiklah. Hadirin diingatkan lagi untuk scan QR code yang dipaparkan bagi tujuan kehadiran. Kehadiran akan dibuka selama 5 minit sahaja dari jam 9.40 hingga 9.45. Untuk kod yang kedua, Together Share Happiness. Untuk kod yang kedua, Together Share Happiness. Untuk kod yang kedua, Together Share Happiness. Baiklah, soalan terakhir untuk hari ini. Dan saya ingin mendengar dari kedua-dua panel kita. Along dulu. Dalam keadaan sekarang, sekarang kan keadaan COVID-19, kerajaan banyak menasihatkan kita untuk mematuhi SOP, jaga jarak, semua kan. Jadi apa pendapat panel-panel kita, cabaran untuk kita lakukan aktiviti sukarelawan hari ini? Saudari pengurusi majlis iaitu Nur Syuhada berkaitan dengan cabaran melakukan aktiviti sukarelawan sekarang yang kita terpaksa kerajaan iaitu ikut SOP, dan bila kita kata SOP ni dia pelbagai lah. Kena jaga jarak, menjaga kebersihan dan juga ada perkara-perkara lain lah. Memang kita agak terhad dari segi pergerakan. Malahan bukan dah saja pergerakan. Maksudnya pergerakan tu tak boleh secara ramai-ramai. Mungkin kita nak buat aktiviti ni, contoh saya boleh ambil yang Along line tak okey. oh, line saya tak okey ke? Sekat-sekat. Oh iya ke? Dah kan? Kita tanya seorang je. Tak apa-apa line, tak apa-apa. Okey tak tu? Okey tak tu line? Saya rasa line saya okey. Okey, jelas pula. Jelas pula. Tadi putus. Okey, teruskan. Oh iya ke? Sekejap. Okey. Berbalik kepada aktiviti tadi yang kita terpaksa akur dengan peraturan ataupun perintah SOP yang ada perkara ni lah, iaitu kena dari segi jarak dan juga cuci tangan, penjagaan bersih. Lepas tu saya tak nafikan dari segi pergerakan aktiviti pihak pengurusan dan juga peserta agak terhad, iaitu dari segi pemberian yang nak kita salurkan kepada golongan-golongan asnaf ataupun golongan miskin ni agak terhad, dan kapasiti peserta yang terlibat pun agak terhad. Tidak boleh ramai-ramai sebab kita terpaksa akur dengan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan saya nak ambil satu contoh. Tadi saya sebut tadi, tapi mungkin lain tak sangkut. Saya ulang balik semula. Program yang akan dijalankan pada hari esok dan juga pada minggu depan, programnya sama yang dijalankan oleh NGO MRA.
Mission Relief Fair, di mana mereka buat program mempacking 400 makanan dan diberikan dan disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi dalam 400 packing barang tu, mereka tak boleh bagi secara keseluruhan, secara pukal kepada kepada mereka yang memerlukan. Mereka terpaksa hari ni bagi, esok cuti, hari esok bagi pula. Esok sambung pula. Disebabkan inilah yang saya katakan tadi, disebabkan oleh kita terpaksa akur dengan perintah SOP. Dan satu perkara lagi, mungkin macam saya kata tadi adalah dari segi aktiviti agak terhad, dan yang kedua adalah pengurusan yang juga terhad. Maksudnya kita tak boleh apa orang cakap cabaran yang cabaran paling besar lah, iaitu ada segelintir pergerakan-pergerakan yang daripada NGO dan juga badan-badan ni terpaksa pergerakannya agak perlahan, yang mana ada yang datang dari Perak, ada yang datang daripada Johor, ada yang datang daripada Pahang, dan mereka ni bergerak secara seluruh supaya peruntukan dana tu dapat lebih banyak. Kalau bergerak asasi ni mungkin peruntukan tu agak lambat diperolehi, tapi bila kata secara menyeluruh ramai-ramai ni, mungkin peruntukan tu secara besar tu boleh dapat dengan mudah. Tapi bila dapat dana yang ingin dicapai tu, masalah dari segi pergerakan dan juga pihak pengurusan pula masalah. Ini saya kata antara salah satu cabaran kepada pergerakan pihak pengurusan dan juga pentadbir lah untuk aktiviti dan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan. Ada adik panggil tu? Okey, Saudara Razi ada nak tambah? Retweet. Penat baca komen. Minta maaf gangguan tadi ya. Dia dah ada sambung. Okey, ada dah. Ayo, suruh sambung. Saya serahkan kepada Su. Oh, dah habis ke? Dah habis. Kalau saya sambung Tiba-tiba je hilang. Tak. Kalau saya sambung nanti ada masakan-masakan lain pula keluar. Faham. Okey. Apa soalan tadi? Cabaran. Oh, kalau Along dia dah cover skop yang lebih besar, kan, macam SOP. So saya antara cabaran saya pergi lebih kepada skop yang lebih sempit lah. Okay. Apabila kita cakap tentang cabaran, banyak aktiviti yang terbatas dan dia sangat tidak roh sukarelawan tu dia tak sama seperti sebelum ni. Itu antara cabarannya. Macam kita, kalau sebelum ni kita pergi program sukarelawan, kita biasa akan menyantuni, kita akan mendekati contoh golongan yatim kan, macam saya suka budak kan. So kalau kita pergi rumah anak yatim, so kita akan suka main budak-budak, so kita akan rasai apa yang mereka, kita akan rasai kekosongan yang mereka rasa. Faham tak? So bila sekarang ni musim pandemik, bila kita buat sukarelawan, kita hanya boleh tengok daripada jauh kan, salam pun tak boleh, betul tak kan? Kita boleh tengok daripada jauh, dan kita nak berborak dengan orang pun pakai mask daripada jauh kan. So dia macam ada boundaries kan, kita macam ada boundaries, dia tak secara lebih mesra, lebih mesra. So itu antara cabaran ni. Apabila Along dah rangkum skop yang besar, saya pergi skop lebih kecil lah, macam mana saya compare sikit lah macam mana sebelum pandemik, masa lepas ni. Antara cabaran dia yang itulah, kita tak boleh nak bermesra sangat, kita tak boleh nak menyantuni drama mesra, boleh tapi dia tak se-shock yang sebelum ni lah. Itu antara
ada cabaran dan dia benda ni bukan rasa dekat kita saja, dekat orang yang menyertai, tetapi juga rasa kepada orang yang menerima juga kan. Dia contoh macam orang datang rumah kita tapi duduk jauh-jauh, betul tak? Lepas tu kemas, tak nampak muka dia, so, rasa macam kurang sikit. Itulah. So kita sama-sama doakan supaya pandemik ni dapat berakhir dengan cepat dan kita boleh buat banyak lagi program-program yang fizikal. Mereka pun kat dalam ni ada 100 lebih viewers kan. So saya pasti yang ramai yang anda di luar sana pasti dah tengah dahagakan program fizikal kan, sebab kita dah beberapa bulan asyik program alam maya sahaja kan, online saja. Mereka pasti confirm ni kalau buat aktiviti fizikal ni, insyaAllah mesti ramai ni yang mesti berebut-rebut kan nak join, sebab mereka pun dah hagakan program-program bermanfaat seperti ini. So itulah antara cabaran. Betul, saya pun tak sabar untuk habis pandemik ni. Nak buat aktiviti fizikal. Ni aku tak sabar habis. Bukan. Okay, gurau-gurau. Okay, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita hari ini kerana sudi memberi manfaat, memberi info dan manfaat kepada semua mahasiswa yang tengah tengok sekarang ni. Okay, moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberi sedikit pencerahan dan input kepada semua. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Kepada semua peserta, anda boleh mengemukakan sebarang pertanyaan kepada panel-panel kita. Sila lampirkan soalan di ruangan komen. Soalan yang ni ngarut-ngarut ni banyak. Alamak, saya tak boleh buka lah Facebook. Soalan mengarut ni banyak. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Apa-apalah, tak semestinya tentang tajuk ni. Tapi yang mendekati ke arah tajuk ni pun boleh. Boleh, tak masalah. Yang ada tanya, mana pergi rambut panjang? Saya dah dia kata ada soalan ni. Saya bacalah, saya sambut sebab ni kawan saya. Dia kata rambut panjang boleh menjamin kebahagiaan ke tak? Okay, sebenarnya kita ada program sepatutnya kan, betul tak Alung? Apa dia? Kita sepatutnya ada program. Saya tak dengar sangat soalan tadi sebenarnya. Kita sebenarnya ada program tu yang gunting rambut ni. Tiba-tiba tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kalau penonton tak ada soalan, mungkin daripada kalangan korang sendiri ada soalan? Syuhada ke? Ada soalan? Saya ada soalan nak tanya dekat dua-dua panel. Dua-dua panel. Macam mana panggil Alung macam mana Alung dan Razi bahagikan masa belajar dengan aktiviti sukarelawan ni? Macam mana bahagikan masa? Alung dulu. Angah kemudian. Angah kemudian Alung. Bagi muda. Okay, bagi masa sebenarnya masa student saya boleh kata banyak sebenarnya kan. Kalau siapa kata tak cukup masa tu, sebenarnya dia banyak mungkin terlebih portion masa ke arah lain. Antaranya mungkin mungkin dia lebih portion ke arah lain dan terlalu weightage pembahagian masa dia sangat berat dekat arah lain. Sebab tu dia cakap tak cukup masa. Sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, dia masa sangat banyak sebenarnya kalau saya nak cakap kan. Contoh kelas ada kekosongan antara kelas kan. Lepas tu malam kita free. Kadang-kadang assignment pun dia bergantung kepada subjek lah kan. Ada certain kadang tak banyak, ada certain banyak. So secara umumnya, basically dia bukan isu
pembahagian masa ataupun tak ada masa atau tidak, dia isu priority sebenarnya. Priority. Kalau contoh priority dia ialah, contoh saya bagi satu analogi, antara ada seorang student ni, dia belajar sambil bekerja part time. Okay. Dan priority, bila sebelum dia kerja part time, priority dia ialah belajar. Okay. Sekarang ni bila dia dah bekerja part time, priority dia ialah belajar dan kerja. Dan apabila dia dah selesa bekerja dan dia rasa boleh dapat duit, contoh dia buat bisnes, kan lepas tu bisnes dia boleh rasa berjaya. So priority untuk dia buat bisnes adalah nombor satu. So yang belajar tadi, dia akan bagi banyak alasan untuk cakap tak cukup masa nak buat assignment, sibuk kerja. Sama juga macam pembahagian masa untuk aktiviti sukarelawan dengan belajar. Okay? Kalau kita letak, kalau kita, dia bergantung kepada apa yang kita nak dalam hidup kita. Macam saya selalu pesan kepada student saya. So saya mengajar tuition SPM. So saya selalu pesan kepada student saya, benda first sekali ialah kita kena tetapkan kita punya aim ataupun goal. Kalau tak, kita tak tahu, kita meraban je pergi mana-mana. Kan? Kita meraban je. Kalau orang cakap kita meraban je, kita tak tahu gimana kan. So kalau contoh goal kita ialah kita buat list kan. Kita sebagai student ni, kita kena buat list kan. Apa yang kita nak? Saya nak dapat 4 flat contoh. Saya nak at least saya dah ada pengalaman dalam bidang ni. So at least saya ada kemahiran dalam bidang ni. Bila kita buat aim, so kita jelas, kita nampak apa kita punya priority dia. Kan? Bila kita tengok, tahun ni aku tak dapat lagi kemahiran untuk mungkin pergi rumah anak yatim contoh. So dia akan cari program dia. Macam saya cakap dia proaktif. Dan dia mencari peluang. Dia bukan tunggu, dia tunggu peluang. Ada orang panggil, jom kita pergi program, dia tak tunggu, dia cari, itu nama dia proaktif. So macam tu, so basically itulah, dia bukannya isu pembahagian masa, tapi sebenarnya ia isu priority, itu saja. Along, mungkin Nuri nak tambah? Saya memang nak tambah, saya tunggukan apa agaknya pengisian yang boleh disumbangkan melalui idea dan juga pengetahuan daripada Saudara Fagul Razi. Apa dia? Apa dia? Awak terdengar, saya pun tak dengar ni. Apa soalan ke? Tak. Saya kata terima kasih tadi dekat awak tadi. Terima kasih. Tak dengar Along. Dia putus tadi. Okey, tak apa. Okay. Saya setuju dengan saya punya rakan wawancara pada hari ini, iaitu bercakap tentang dahulukan apa yang diutamakan ataupun kita dalam bahasa Inggerisnya priority lah. Yang lebih penting tu kita utamakan dan yang seterusnya kita buat perancangan berikut-berikutnya. Cumanya kita sering tadi saya dah baca komen kenapa saya baca tadi kenapa tak cakap dalam logat Pahang. Bukan tak nak cakap dalam logat Pahang. Kan kau cakap sekarang. Aku tak faham. Nanti takut ada yang tak faham. Betul. Okey, saya berbalik kepada kita punya soalan tadi, bagaimana kita nak aturkan kita punya jadual dan juga kita bahagikan masa dengan secara betul dan lebih tepat. Sebab ada setengah yang dekat sini ataupun daripada penonton yang ada yang pegang jawatan dan mungkin ada yang bekerja dan mungkin ada yang ketiga-tiganya sekali, iaitu belajar, bekerja dan juga memegang jawatan dalam sesuatu jawatan organisasi. Saya nak kaitkan dengan 4K yang kerap kali diguna pakai oleh mahasiswa. 4K tersebut, satu adalah kelas, kedua kafe, yang ketiga kerja khusus ataupun kita dalam kurungannya assignment, dan yang keempat katil. Yang keempatnya katil. Okay. So sudah jelas ke? Jelas. Okey, so ulang balik semula. 4 nilai yang kerap kali diguna pakai dan diaplikasikan oleh pelajar-pelajar sama ada IPT ataupun IPTA atau FTS, iaitu 4K ni adalah satu kelas, yang kedua kafe, yang ketiga
kertas kerja khusus ataupun dalam kurungan assignment, dan yang keempat adalah katil. Kebanyakan merekanya meletakkan satu mindset yang mana kalau nak grad, nak kerja, nak dapat gaji yang tinggi dan ramai majikan nak, kena buat 4 benda ni. Ataupun salah satu ni. Maksud senang katanya, mereka yang nak grad ni mesti dapat pointer cukup tinggi. Kalau tak cukup tinggi, maksudnya memang peluang untuk dapatkan kerja tu memang tipis. Saya suka untuk katakan yang mindset ni sebenarnya salah. Kita sebenarnya sebagai mahasiswa, kita kena tengok balik semula. Akademik adalah akademik. Pengalaman adalah pengalaman. Yang ni yang kita perlu faham dan lebih jelas. Pengalaman ni bukan semua orang boleh dapat. Awak mahasiswa ke, awak bukan mahasiswa ke, siapa-siapa saja, pengalaman ni boleh diperolehi secara selangsung atau tak selangsung. Tapi akademik ni satu perkara bab lain lah. Jadi perkara yang pertama kita kena, kalau orang cakap macam nak atur dari segi jadual, adalah kena buat balik mindset kita. Kalau kita nak buat sesuatu tu, letakkan mindset kita, okey, aku nak buat ni. Jadi yang kerja-kerja ni, okey, aku tamukan dulu, cuma lepas ni aku akan buat ni pula. Janganlah lepas dah siapkan kerja kursus apa semua, aku check lah kejap. Check, tengok Facebook. Kadang-kadang mereka ni tengok YouTube. Kadang-kadang nak tengok artikel yang keluar kan. Dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi berjangsit tahu-tahu 3-4 jam. Masa tu buang berlarang orang apa. Masa tu buang hanya dekat situ saja. Betul. Jadi orang cakap mindset tu kena ubah. Dan yang keduanya, kalau tadi saudara Fakhur Razi sebut berkaitan dengan priority, dahulukan yang mana yang lebih penting ataupun lebih utama. Saya nak tekankan berkaitan dengan pengurusan ataupun praktis buat jadual. Buat jadual ni, kalau saya cerita dekat adik saya yang darjah 2 pun, dia pun tahu. Sebab jadual ni kita bukan dengar daripada waktu kita sekolah tinggi ataupun dah masuk IPT. Tapi jadual ni memang kita daripada kecil memang kita dah didik. Kata cikgu dah kata, motivator pun dah beritahu. Kata nak buat apa, buatlah jadual. Tapi kerap kali kita salah faham yang mana bila kita buat jadual, kita kena ikut jadual. Ini salah. Sebenarnya kita yang tentukan jadual. Jadual yang kena ikut kita. Kalau awak rasa awak tak boleh buat waktu ni dalam masa sejam, letak 1.5 jam. Contohnya awak ada kerja, kerja khusus nak kena buat. Tulis dalam tu 1 jam. Tak cukup 1 jam, tulis 1.5 jam. Kita jangkakan saja. Lepas pada tu nak buat pergi perlibatan dengan badan organisasi kan, aktiviti sukarelawan ke, terpulang. Letak pula yang dalam skop sukarelawan tu berapa jam pula. 5 jam ke, 6 jam ke. Biasa aktiviti sukarelawan ni memang masa lama sikit lah. Sebab kita akan ada keep in touch dengan kita punya pihak pengurusan dan juga badan-badan yang menerima penerima asnah ataupun orang miskin. Jadi memang agak masa lama. Jadi kita kena susun balik jadual balik semula. Jadi saya nak tekankan balik sini adalah mindset yang pertama dari sudut nilai 4K tadi. Yang kedua, nilai dalam menentukan jadual. Bukan kita ikut jadual, tapi jadual ikut kita. Itu saja. Okey. Ada soalan daripada penonton. Adakah isu pembangunan kompetensi diri mahasiswa ke arah persediaan ke alam kejaya dilaksanakan di peringkat mampan pusat secara berstruktur? Dahsyatnya soalan. Ulang sekali lagi tak? Adakah isu pembangunan kompetisi diri mahasiswa ke arah persediaan ke alam kejaya dilaksanakan di peringkat mampan pusat secara berstruktur? Maksudnya ada tak program-program untuk future nanti kita boleh macam kerja? Ini soalan daripada penasihat kelab. Okey. Alung jawab Alung. Kau ni kau jawab Alung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada penasihat Gema ke genap? Gema. Saya silap genap daripada kisah. Selalu tertukar.
untuk makluman semua ya, sekarang ni daripada pihak Mampan kita ada 19 IPTA dan IPTS yang bergabung untuk bersama-sama dalam menggerakkan mahasiswa anak Pahang terlibat dari segi aktiviti sama ada akademik ataupun dari sudut kita lahirkan mahasiswa dari segi pemimpin dan juga sukarelawan. Dan memang waktu kita cuba nak tubuhkan skuad sukarelawan, hanya dalam masa satu hari kita sudah dapat dalam 60 lebih peserta dalam masa tak sampai 24 jam. Kita punya orang cakap pergiatan dari segi iklan-iklan tu memang orang cakap cepat lah. Ini dalam satu hari kita dapat 60 orang peserta untuk terlibat bersama dalam aktiviti sukarelawan. Dan mungkin dari segi pelibatan peserta ni mungkin akan bertambah. Begitu juga dengan IPT yang terlibat untuk di duduk bawah Mampan Kebangsaan. Jadi balik pada soalan tadi, adakah kita akan jalankan aktiviti yang bersetur? Sama ada kan disebut tadi dari segi akademik, sukarelawan dan juga pemimpin. Kita kepada ni Alung, ni Kejaya. Oh, Kejaya. Yes. Tak apa. Kau cuba rangkumkan semua sebenarnya. Rangkum kan. Okey. Sebenarnya daripada pihak Mampan kita ada persetujuan dan juga pendapat dari segi perbincangan daripada pihak Yayasan Pahang, Kerajaan Negeri dan juga pihak Mampan. Kita ada salurkan tiga bentuk program yang melibatkan career. Saya sebut career dulu iaitu pertama adalah career fair. Iaitu kita memberi peluang kepada NGO dan juga badan-badan syarikat di bawah kerajaan. Saya ada dalam 1,000 lebih tak silap saya. Waktu saya pergi meeting hari tu memang dalam 1,000 lebih. Dan waktu perbincangan tu memang kita ada untuk sumbangkan dan dudukkan mereka ni, himpunkan sekali dalam career fair ni. Kita buka booth untuk push untuk memberi peluang kepada mahasiswa sama ada yang sudah grad ataupun belum grad tentang alam pekerjaan. Dan mereka yang pergi ke booth ni, salah satu yang manfaat yang didapat adalah dari segi inilah pengisian ilmu lah. Dan yang kedua, mungkin peluang untuk mereka praktikkan apa yang didapat tu dalam bidang kerjaya yang ingin dicuburi. Contohnya tak silap saya waktu saya pergi hari tu, waktu perbincangan memang ada anak-anak syarikat daripada pihak kerajaan. Contohnya oil and gas, lepas tu palm oil palm ke palm oil, saya tak tahulah. Lepas tu ada yang bahagian galian tanah. Dan mereka ni akan dihimpunkan sekali untuk memberi peluang dan ruang kepada mahasiswa yang sudah grad ataupun belum pergi ke booth tu untuk mengetahui lebih detail. Sebab kadang-kadang mereka ni cuma sekadar tahu dari segi sudut dalam kelas dan juga praktikal saja. Dan bila mereka pergi sendiri bertemu dengan setiausaha majikan atau majikan ada sendiri, mungkin mereka akan terdedah dan orang cakap apa, peluang untuk dapatkan kerja tu lebih ke depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ada, kalau tak silap saya adalah internship program. YP internship program. YP internship program ni adalah satu program kerjasama daripada kerajaan negeri dan juga pihak Yayasan Pahang, yang mana kalau sebelum ni kita memang ada program, tapi saya tak ingat program apa yang disumbangkan oleh kerajaan persekutuan. Tapi kerajaan negeri Pahang dia akan ada satu dasar yang mana kita bagi satu program internship, memberi peluang pada anak-anak Pahang ni untuk pergi yang tak tahu nak praktikal ni kat mana. Sebab sekarang ni kan musim ada PKP lah, PKPD lah, PKPP lah. Jadi mereka ni tak tahu praktikal dekat mana. Jadi pihak kerajaan dan juga pihak Yayasan Pahang masih dalam perbincangan dan mungkin akan dapat kata putus daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada saluran tu macam mana. Tapi setakat ni memang ada cakap kita dah aturkan strategi yang mereka yang tak tahu nak praktikal dekat mana ni, cabang-cabangnya sudah ada, sudah disusun. Cuma bila bila perisytiharan dikeluarkan tu belum masih lagi dapat ni lah,
belum ada lagi kata putus dan kata muktamad. Dan yang ketiga, kita ada program leadership program. Program leadership yang program ni yang saya cakap tadi, program yang melibatkan kepimpinan. Sebab kadang-kadang kita bukan saja nak lahirkan mereka mahasiswa yang ke arah apa orang cakap ya, ambil doktor, tapi pergi ambil doktor dan kerja doktor saja. Tapi kita nak juga ada daripada pemimpin yang mungkin kerjanya berbeza, tapi kita latih mereka untuk jadi pemimpin. Mungkin ada yang jadi pemimpin ni bukan pemimpin politik ya. Pemimpin politik tu part, another part. Ni pemimpin yang dari segi mungkin pegang jawatan-jawatan tertinggi, CEO ke, COO ke. Jadi benda ni yang kita pun tengah susun dan insya-Allah menjadi sasaran kepada pihak Mampan dalam program pada tahun 2021. 3 program ni. Dan program ni lah saya kata tadi, saya rasa mungkin menjawab tadi kepada persoalan penasihat tadi, iaitu program melibatkan kerjaya. Itu memang dah rangkum sebaik mungkin. Okey. Masa pun dah tak panjang. Sebenarnya banyak sangat soalan nak tanya. Tapi itulah Kita habis pukul apa? Show ada? Kita ikutkan 10.30 kalau ikutkan. Sekejap. Dalam 15 minit lagi. Okey, sekejap eh. Dua sesi Q&A. Baik. Saya nak sambung sikit soalan boleh? Boleh. Okey. Saya nampak macam Boleh. Kau ambil masa aku Alung. Tak ada gurau-gurau. Sebab saya takut ada yang terlepas pandang nanti. Sebab soalan doktor, soalan penasihat tadi saya rasa cukup baik dan perlu dimaklumkan kepada yang ada pada hari ini. Iaitu yang masa saya cakap tadi, disebut tadi adalah 3 program, career fair, leadership program dan juga internship program. Dan program ni insya-Allah kita akan jalankan pada tahun hadapan. Dan program-program yang melibatkan ilmiah dan juga kerjaya pun akan dipraktikkan juga. Dan minggu lepas saya pergi, minggu ni pada hari Rabu saya ada program yang melibatkan pembangunan insan dan juga teknologi yang melibatkan belia dan juga mahasiswa. Yang tu program-program macam tu pun pihak Mampan akan susun sebaik mungkin dan akan belas kepada IPT yang terlibat di bawah Mampan Kebangsaan sama ada secara berdaftar ataupun tidak berdaftar. Okey. Saya ada satu lagi soalan nak tanya. Apa itu Mampan sebenarnya? Ada yang tanya tadi soalan komen kan, apa itu Mampan. Mampan ni Majlis Mahasiswa Anak Pahang. Okay, so ada dekat ada di kepemimpinan di peringkat mahasiswa untuk anak-anak Pahang. Tapi bila orang tanya adakah anak Pahang ni untuk anak-anak Pahang saja, dia punya penglibatan anak Pahang saja, tapi dia punya tapi ada juga kita akan ada kolaborasi dengan antara negeri lain. Dan juga dia punya manfaat dia kepada semua, bukan kepada Pahang sahaja. Okay, so kalau ada anak negeri lain di sini mungkin boleh mungkin nak buat kolaborasi bersama-sama, insya-Allah boleh roja-roja Mampan. Dan satu lagi saya ada terbaca soalan yang saya kira macam menarik. Dia tanya ada rakan-rakan atau saudara mara dia yang ada merupakan pesakit COVID. Kemudian apakah nasihat yang harus kita berikan kerana misalnya mereka terlalu down dan tiada semangat untuk meneruskan hidup. Okay. So saya rasa soalan ni macam perlu dijawab. Okay. Boleh saya ambil masa sikit jawab? Boleh. Okay. So kadang-kadang kita banyak masalah orang kata jiwa ataupun bukan masalah jiwa, lebih kepada jiwa ataupun mental ni di kalangan belia ni agak signifikan lah. Okay, mungkin agak tinggi sedikit dan ramai orang sebenarnya tak sedar dan ambil ringan sahaja perkara ini. Dan apabila kita mempunyai kawan-kawan ataupun diri sendiri yang orang kata mengalami
masalah tekanan ataupun masalah macam dah tak nak naik teruskan hidup, putus asa. Okay. Antara benda yang first ialah kita kena buat ialah kita, kalau kita ada kawan, kita boleh jadi pendengar yang baik. Okay. Sekarang mereka sebenarnya bukan, kebanyakan orang bukan nak minta solution daripada kita, bukan nak minta pandangan ataupun nasihat. Kebanyakan orang hanya memerlukan tempat untuk berkongsi, tempat untuk mendengar. So kita boleh sediakan telinga kita. Okay, kalau contohnya kita ada kawan-kawan, kalau kita saudara mara, kita pergi tanya dan kita biarkan mereka berkongsi masalah mereka. Sebab saya bagi satu analogi, kalau kita pegang air botol kan, kalau kita pegang air botol lama-lama, apa yang membuatkan air botol tu berat? Sebenarnya bukan berat botol tu yang buatkan dia berat, tapi ialah masa yang kita pegang sorang-sorang tu yang buat kita berat. Faham tak? Kalau kita pas kat orang, kalau kita pegang lama-lama, kita kata lenguh lah, lepas tu kita minta tolong orang lain bagi. So bila orang lain tolong pegangkan botol tu ataupun kita angkat sama-sama botol tu, so dia tak jadi berat. So berat bukan pada masalah sebenarnya, tapi berat pada bila kita simpan benda tu sorang-sorang dan akhirnya boleh membawa kepada perkara yang lebih teruk lah. Okay. So itu yang pertama, jadi pendengar yang baik. Dan kalau kita sendiri yang mengalami benda tu pun, kita boleh first kali kita cari orang yang kita boleh kongsikan. Okay. Kalau tak ada, kita boleh cari kaunselor. Yang kedua, kita kena beritahu dan kita kena ingat yang ujian setiap orang berbeza. Okay. Dan saya ambil skop yang lebih luas lagi. Sebenarnya kalau kita tengok, untuk kalau bagi kita orang Islam, nak masuk syurga ni bukan hanya dia punya kayu ukur dia bukan pahala sahaja. Okay. Dia rahmat Allah kita masuk syurga. So ujian seseorang, okay, kalau ujian orang tu berat, sangat berat, tapi amalan dia biasa je, tapi ujian berat dan dia berjaya mengharungi ujian tu, so dia lagi memudahkan. So kita kena bagi macam orang kata hubungan antara masalah dengan senang nak masuk syurga. Faham tak? So semakin banyak masalah, kalau kita okey, kalau kita berjaya mengharungi, so lebih senang kita masuk syurga. Macam tu. So kita kena macam saya pun banyak kali berhadapan dengan situasi ini. So saya banyak kali bercakap lah macam masalah orang berbeza. Okay, kita tak boleh compare saya, masalah awak, ujian saya, awak lain. Awak ringan, ujian saya berat. Okay. Mungkin orang yang ujian dia ringan, dia punya jalan nak masuk syurga dia kena tambah top up dengan benda lain. Tapi kalau orang yang ujian dia dah berat tapi dia berjaya mengharungi, so dan dia bersabar dan bertabah, so urusan di dunia dan di akhirat dia lebih mudah. Itulah antara nasihat yang kita boleh berikan kepada kawan-kawan kita. Itu saja untuk ini. Okey, saya tak masa 10.18. Sekarang 10.18. Okey. Okey, baiklah, sebab masa dah makin sikit. Okey, kepada peserta-peserta yang ingin bertanyakan soalan, boleh tanya lagi. Kami akan jawab di IG Gema Faham. Okey, jadi sepanjang program ini dijalankan tadi, banyak manfaat dan input-input yang kita dapat. Dan banyak juga perkara yang boleh dijadikan manfaat kepada kita. Baiklah, hadirin sekalian, ini merupakan sesi QR code yang terakhir bagi sesi ini untuk tujuan kehadiran peserta. Kehadiran akan dibuka selama 5 minit sahaja, dari jam 10.20 hingga 10.25. Untuk kod yang ketiga, Mampan with UUM. Untuk macam kod yang sedang menang. Untuk kod yang ketiga lagi, Mampan with UUM. Kod yang ketiga, Mampan with UUM. Okey, baiklah. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Good night. Terima kasih.
kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa
wawasanmu, ilmu budi dan bakti, ilmu budi dan bakti. Alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia